bab yang menceritakan tentang sifat roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat roti yakni jenis roti. Jenis roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ya handa bunda muslimin musliman yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur pada pagi duha berbahagia ini kita dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berada pada muka surat 105, bab yang ke-25. Babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang sifat roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat roti yakni jenis roti. Jenis roti. Abihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhadditsu 'an al-Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, terus ke bawah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti asy-sya'ir sampai kenyang 2 hari berturut-turut sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti asy-sya'ir sampai kenyang 2 hari berturut-turut sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Asy-sya'ir adalah sejenis kualiti gandum. Sejenis kualiti gandum. Sejenis grade gandum. Ya. Yang ini grade yang baik lah. Asy-sya'ir ini ya dah baik.
minta maaf, sejenis gandum yang paling rendah kualitinya. Ya, Rasulullah SAW hanya menggunakan grade yang rendah. Ya, glue. Kalau yang tu dia menggunakan putih. Okey. Tadi apa? Rendah. Yang rendah, low low. Tak dengar. Saya orang Jawa. Jadi di English ni. Baik. Sebenarnya saya tak dengar sebab bercakap tutup tadi, jadi flow protein ataupun saya tak dapat tangkap. Baik. Ya, sejenis gandum yang rendah kualitinya, grade yang bawah, asyair. Sebab gandum ni pun memang ada grade-grade-nya, seperti beras ada grade-nya, gandum pun ada grade-nya. Maksud daripada hadis ini, Siti Aisyah nak bagi tahu bahawa Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang selama 2 hari berturut-turut. Ya. Baik Rasulullah, baik ahli keluarganya. Sebab apa yang Rasulullah makan tu yang ahli keluarganya makan, dan apa yang Rasulullah dan ahli keluarganya makan, itulah yang dimakan oleh Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni para penuntut ilmu. Saya tak tahu sebenarnya mereka ni adakah semuanya miskin daripada Ashabus Suffah, ya. Tapi yang penting, definisi Ashabus Suffah bukan orang miskin. Definisi Ashabus Suffah adalah suatu kelompok yang sentiasa ready di dalam Masjid Nabawi. Mereka ada rumah, mereka ada rumah masing-masing, tetapi mereka ingin sentiasa getting ready di dalam Masjid Nabawi menuntut ilmu. Dan kalau Rasulullah hantar ke mana-mana, mereka ready untuk kerja agama, ya. Biasa orang macam ni saya nampak dekat markas tabligh, orang-orang macam ni, orang yang sentiasa ready. Ya, maksudnya kalau dia dah peruntukkan dirinya, kata kalau 40 hari 40 harilah, kalau 4 bulan 4 bulan, tapi ada yang sentiasa ready di markas. Maksudnya mereka akan pergi ke markas di Seri Petaling, markas jemaah tabligh yang utamanya di Seri Petaling, yang markas masjid atas bukit tu besar. Jadi kalau ada orang yang nak khidmat pada markas, kan, mereka akan serah diri pada markas. Nanti bergantung pada mesyuarat markas, kan, sama ada mereka berkhidmat dalam kawasan markas, kerana dalam markas pun jemaah tak henti-henti. Jemaah dalam negeri, jemaah luar negara, jemaah foreign. Jadi banyak nak kena uruskan dalam markas. Dalam markas Seri Petaling ni banyak perkara nak kena uruskan. Sama ada mereka uruskan urusan domestik di dalam ataupun urusan administration dalam markas Seri Petaling, ataupun mereka akan diserapkan kepada mana-mana jemaah untuk dihantar. Katakan kadang-kadang yang serah diri ni profesor. Orang jemaah tabligh ni bukan orang biasa-biasa, kan. Kadang yang join jemaah tabligh ni ada profesor madya, ada doktor profesional, ya. Jadi ada di antara mereka yang faham bahasa Inggeris. Jadi kalau ada jemaah ini perlukan terjemahan bahasa Inggeris, penterjemah, dia akan diserapkan. Pergilah bersama jemaah ni, jemaah ni ke Kelantan, ikut ke Kelantan. 40 hari ke bersama dia dengan jemaah ni. Katakan jemaah Afrika Selatan, jemaah Afrika Selatan cakap English, kita bagi bayan ni maksud bagi talk, ya, bagi talk dalam English. Jadi bukan semua orang Melayu faham English, ya. Nanti ada penterjemah, ataupun ada jemaah India Pakistan yang cakap bahasa Urdu. Tengok siapa yang faham bahasa Urdu untuk diserapkan ke jemaah ni, untuk dipanggil dalam istilah tabligh ni berkata sambut takaza. Ini istilah lah, sambut takaza ni maksudnya orang yang memperuntukkan sebilangan waktu dia dalam setahun tu, dia peruntukkan masa dia untuk bagi untuk agama, ya, khidmat pada agama.
Ada yang bagi 40 hari, sama ada ikut jemaah dalam negeri ataupun luar negara. Luar negara maksudnya Brazil, Fiji, Chile, Amsterdam, New Zealand, Australia. Ketuk pintu-pintu untuk ketuk hati-hati manusia. Ya. Dan saya sendiri dapat hidayah melalui ketukan pintu tengah-tengah sekolah. Saya sekolah menengah tingkatan 5, tengah tengok muzik Azwan Ali petang-petang dengan adik-adik. Assalamualaikum. Siapa pula bagi salam petang-petang ni? Saya pun keluar tengok orang berjanggut, ya, dengan jubah, dengan pakai serban. First time kan. Ada apa ya? Boleh bagi masa sikit, dek? Boleh. Jadi dek, alhamdulillah, ya, kita ni semua daripada rumah Allah. Kita semua ni hamba Allah. Allah pilih adik sebagai hamba Allah. Allah pilih saya sebagai hamba Allah. Dan hari ini kita berjumpa kerana Allah. Dan kita sekejap lagi kita akan berpisah kerana Allah. Oh, saya kata Masya Allah, Masya Allah. Perbicaraan apa yang datang keharibaan saya pada hari ini. Lagi 6 bulan nak ambil SPM. Ada ketukan hidayah ke? Jadi dia kata, jadi dunia ni sementara, dek. Dunia ni sementara. Hakikat kehidupan kita yang sebenar di akhirat. Kejayaan yang Allah letak kepada kita di dunia dan akhirat adalah dalam agama. Apabila kita ambil agama, kita berjaya dunia akhirat. Dan ini adalah tujuan hidup kita, dek. Tujuan hidup. This is first time in my life. The purpose in my life. Okay, kita teruskan. Jadi dek, apa itu agama? Agama itu adalah perintah Allah dan kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun dah dekat maghrib ni, rumah adik ni rumah last kita pergi. Jadi sekejap lagi kita akan sambung talk kita nanti di masjid. Dia dah nak solat maghrib dan azan maghrib. Kalau adik ada masa boleh join. Dan lepas daripada solat maghrib nanti ada orang kata ceramah fikir di atas iman dan amal. Dia kata bagaimana kita nak fikir, risau tentang iman kita, tentang amal kita. Saya kata okey, menarik ni, menarik. Saya tak pernah nampak macam ni seumur hidup saya. Saya kata why not. Saya pun pergi malam itu, dan malam itu rupanya mengubah seluruh kehidupan saya. Malam maghrib itu telah mengubah seluruh kehidupan saya. Ya. Panjang ceritanya, nanti tak jadi belajar. Bermula malam tu panjang ceritanya. Sampailah saya dapat belajar alim, belajar hafiz Quran, pergi ke Afrika Selatan. Bermula daripada malam itu. Malam itu daripada muzik pada malam tu. Ya. Sempat ambil SPM. Sempat ambil SPM. Ya. Tak lama sebelum SPM saya dinobatkan sebagai pelajar terbaik. Pelajar terbaik sekolah sebab pencapaian cemerlang. Jadi dalam kotak fikiran saya sudah berlega-lega universiti. Ya, cikgu sayang kita, harapan sekolah. Ya, tapi itulah, malam tu telah mengubah pemikiran saya banyak. Ya, berintitan daripada malam yang pertama tu, dia banyak mengubah kiblat hidup saya. Ya. Saya khawatir saya merengkot dalam penjara sebab saya membesar sebagai budak yang nakal. Orang pening dengan karenah saya, dengan ragam saya. Mak bapak saya besarkan saya penuh dengan kesabaran. Ya. Penuh dengan doa, tangisan. Adik-adik saya tak mahu mengaku saya abang mereka. Orang-orang kampung pening, saudara mara kata dah besar nak jadi apa dia ni. Saya khawatir kalau saya tak ceburkan diri dalam bidang agama, saya tak tahu saya masih berada di luar penjara ataupun tidak. Mujur-mujur tak masuk sekolah Henry Geni. Saya rasa dah memang layak dah sebenarnya. Kalau nak cerita tu panjang tu, kes-kes tu. Tapi tak apalah, history is history. And the rest is history. Lepas malam pertama tu, the rest is history. Okey, baik. Maksud hadis ini,
Rasulullah memang tidak membiasakan dirinya sebenarnya. Satu memang faktor kekurangan. Daripada satu faktor, kalau ada makanan pun Rasulullah tidak akan mengenyangkan perutnya 2 hari berturut-turut. Ya. Maksudnya kalau hari ni dah kenyang, Rasul akan make sure esok perutnya makan ala kadar saja ataupun berpuasa saja. Ya. Rasulullah akan make sure tidak akan 2 hari berturut-turut makan penuh, maksudnya kenyang. Hadis yang berikutnya, haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri, haddatsana Yahya bin Abu Bukair, haddatsana Haris bin Utsman daripada Sulaim bin Amir berkata, aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempunyai lebihan berbaki roti asy-syair. Tidak ada lebihan, maksudnya apa yang ada tu memang cukup-cukup saja, kan? Hanya ngam-ngam dan mungkin tak cukup pun sebenarnya, kan? Apa yang ada memang habis semua sekali, takkan ada lebihan. Hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, haddatsana Sabit bin Yazid daripada Hilal bin Khabbab daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam beberapa hari berturut-turut mengikat perut baginda sallallahu alaihi wasallam juga ahli keluarganya. Mereka tidak mempunyai makanan malam. Roti kebiasaan mereka adalah roti asy-syair. Ini adalah suasana kehidupan Rasulullah dan ahli keluarganya. Ya. Kebanyakan waktu mereka mengikat perut. Ya. Kebanyakan waktu mereka berada dalam keadaan mengikat perut. Dan makanan asasi mereka adalah roti grade asy-syair, yang grade yang rendah. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman anba'ana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi, haddatsana Abdul Rahman iaitu an Abdullah bin Dinar, haddatsana Abu Hazim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan an-naqi, iaitu al-hawara, itu gandum yang halus dan putih setelah diayak dan dibuat saringan beberapa kali. An-naqi maksudnya penapis. An-naqi tapisan. Maksudnya roti yang diperbuat daripada gandum yang ditapis halus. Apabila roti yang dibuat melalui dengan gandum yang halus, dia akan menghasilkan roti yang lebih fine, yang lebih sedap, yang lebih lembut berbanding tanpa tapis. Kalau tanpa tapis, roti itu keras. Roti itu akan menjadi lebih keras. Ya, ayak. Ayak lah. Naqi ni maksudnya roti yang daripada gandum yang diayak. Sahal menjawab, baginda Rasulullah SAW tidak pernah melihat an-naqi sehingga baginda SAW menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat mengatakan, kami tak pernah melihat Rasulullah makan roti. Macam sekarang ni roti yang lembut ni macam gardenia lah. Ada pun roti yang keras, saya tak fikir orang Malaysia pernah melihat. Bayangkan kalau kita pernah pergi India, Pakistan, orang-orang India, Pakistan biasanya memang nak kena rendam dulu dalam air kopi lama sikit baru kasih lembut. Saya tak fikir orang Malaysia pernah. Melainkan waktu muda, waktu kita kecil, ya, roti kering. Itu bukan keras macam di India, Pakistan punya. Ya, biskut kering pun bukan. Itu ya. Ya. Yang tu biasa di India, Pakistan dan keras. Bagetnya keras. Lama. Orang kata kalau ketuk kepala orang pun boleh pening. Keras. Bagetnya macam roti Perancis tu.
Ya, dia daripada Perancis asal. Okey. Saya Baget tu roti Perancis lah. buat gaji kulit panjang. Ya, ya, betul. Tapi yang macam tu, tapi bila guna gandum yang tak ditapis, dia akan jadi keras. Ya. Oh, okey. Tapi yang kadang saya beli roti Perancis lembut juga ya. Mungkin ada jenis yang keras lah. Memang idea dia. Kita dekat bawah dengan Keras maksudnya perlu rendam dengan air dulu baru dia lembut ya. Okey. Jadi kadang-kadang Rasulullah kita dengar begini kan, Rasulullah makan roti yang grade, boleh jadi grade yang rendah tu yang proteinnya lebih baik ataupun kandungan khasiatnya lebih baik, sebab Allah tidak takdirkan untuk Rasulullah, melainkan itu yang terbaik ya. Allah tidak aturkan kehidupan Rasulullah kecuali itu yang terbaik untuk baginda, dan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk umat ini kan. Macam kita ada jenis roti yang fine macam gardenia yang warna putih, dan kita ada satu yang jenis masih fiber lagi tu, satu yang dia kena letak something untuk jadikan dia putih, lagi satu yang asalnya. Roti asalnya kan warna brown tu, betul tak? Roti asalnya brown. Jadi untuk dia nak jadikan dia fine macam gardenia putih tu, dia kena another process ataupun tambahan ingredient yang lain. And end of the day, roti putih dengan brown bread yang lebih berkhasiat brown bread, sebab tu gardenia jual lebih mahal, tak silap saya, brown bread. Padahal roti putih tu ada tambahan bahan yang lain untuk nak jadikan dia putih. Tapi yang asal yang brown tu jadi lebih mahal sebab khasiat dia. Different tepung ya. Yalah. Betul. Grade tepung yang berbeza. Baik. Sahal ditanya lagi, adakah kalian memiliki manakhil pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya zaman kamu tu ada pelapis tak? Maksudnya ialah Rasulullah tak pernah makan, katakanlah gardenia putih tadi, an-naqi, tak pernah makan gardenia putih kan? Maksudnya tak ada penapis ke zaman tu? Sahal menjawab, kami tidak memiliki manakhil. Dia kata bukan, tak ada, kami tidak memilikinya. Maksudnya zaman tu sudah ada penapis, sudah ada, tapi kami tidak memilikinya. Beliau ditanya, bagaimana kalian lakukan dengan asyair? Baik, sebab gandum syair ni dia masih raw lagi, dia besar-besar, kasar. Jadi kamu buat macam mana? Sahal menjawab, kami meniupnya. Macam ayak ayak. Ya. Saya tak tahu dia ambil yang bertebangan ke ataupun dia ambil yang kena ikutkan, tahu ya, ditiup yang hampas ke ataupun, sebab kalau macam kacang tu kita tiup, itu kita tak guna kulit dia. Ya, mungkin gandum tu mungkin ada kulit, dia ayak-ayak. Tu bagi tahu pada anak-anak kita dah tak faham dah tu ya. Cucu-cucu kita ataupun anak-anak bandar dah tak faham dah ayak-ayak. Sahal menjawab, kami meniupnya hingga berterbangan apa yang boleh terbang, kemudian kami mengadunnya. Maksudnya apa yang tertinggal lah, apa yang terbaki, yang tu diadun. Maksudnya adun tu gunakan air adun. Jadi rupanya tu macam brown bread lah ya, betul tak? Yang asli lah. Akhirnya zaman sekarang yang tu yang paling mahal. Sebab fiber dia masih kuat ya, apa. Baik.
Hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muaz bin Hisham, akhbarani ayahku daripada Yunus, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja makan, juga tidak di atas piring yang kecil, juga tidak pernah dibuatkan kepada baginda SAW roti daripada gandum yang halus. Baginda tak pernah, rumah baginda memang tidak ada meja, tidak ada kerusi, dan Rasulullah memang tidak makan di atas meja dan kerusi. Kalau ada meja dan kerusi pun Rasulullah tidak gunakan meja dan kerusi. Rasulullah lebih suka duduk seperti hamba, makan seperti hamba di bawah, ya. Dan hadis sebelum ni kita belajar Rasulullah tak pernah bersandar. Bersandar. Kalau duduk bawah ni, kalau duduk dekat dengan dinding pun Rasulullah takkan bersandar. Rasulullah kata, adapun aku tak pernah makan bersandar. Baik, Rasulullah di sini tak tambahan bahawa Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak atas piring yang kecil. Macam pinggan-pinggan yang kita guna kat rumah kita tu, Rasulullah tak makan macam tu. Kenapa? Rasulullah biasa berjemaah besar, mungkin talam ataupun, ya. Orang Arab ni biasa dia ada saprah begitu, saprah. Kalau tak guna talam pun tak apa. Ya, selerak je roti tu. Kalau ada kuah nak dicecah, dia guna mangkuk je lah, letak kat tengah-tengah tu. Ada pun roti dia letak kat sufrah, tengok. Sufrah. Style orang Arab. Oh, tak ada internet pula. Tak ada internet. Pernah tak kalau kita pergi kawasan Arab ke ataupun muzium tradisional kawasan Arab, kawasan Dubai ke Abu Dhabi, Qatar, kan ada muzium tradisional dia lama. Nanti macam ada macam ada saparah bulat besar. Dia buat daripada apa? Kadang kain pun boleh, ataupun dia macam buluh, rumbia, dia macam ulam, macam tikar macam tu, anyam. Biasa orang Arab sejak zaman dahulu memang guna yang tu, sebab saya tengok banyak pergi muzium tinggalan-tinggalan orang dulu, memang besar begitu. Macam kita orang Melayu kan proper kan, letak roti atas tu macam rasa kotor ke. Orang sana tidak, sebab bagi dia dah kering, roti kering letak atas. Yang tu pun dia sentiasa bersihkan saprah tu. Sufra. Saya nak tunjuk gambar tapi tak ada internet dalam ni. Tak dapat internet. Baik, tak apa. Jadi kalau Rasulullah tak pernah makan atas meja makan ataupun tidak atas piring yang kecil, adakah bermakna kita tak boleh makan menggunakan piring kecil? Piring kecil maksudnya pinggan macam kita guna. Adakah tak boleh kita makan atas meja? Rasulullah tak pernah makan atas meja. Maksud hadis ni bukanlah larangan, bukan bermakna kalau Rasulullah tak buat suatu perkara bermakna benda tu haram. Ulama ada penilaiannya tersendiri untuk menilai sesuatu perkara itu adakah boleh ataupun tidak. Bukan sekadar Nabi tak buat, therefore benda itu tak boleh buat. Itu bukan kaedah ilmu, itu bukan usul fiqh, dan itu bukan suatu prinsip di dalam kaedah fiqh, kaedah membentuk hukum hakam. Malangnya pada hari ini beberapa pihak yang tidak berada di atas kerangka ilmu yang benar, sahih dan tepat, yang bermudah-mudahan menyesatkan orang Islam yang lain, membid'ahkan orang Islam yang lain dengan beralasankan sesuatu yang rapuh. Apa itu? Kalau Nabi tak buat, kenapa nak kena buat? Rapuh sangat ini. Tak ada dalam kaedah fiqh ulama gunakan seperti ini. Tapi slogannya nampak menarik. Nabi tak buat, kenapa kita nak kena buat pula?
Macam kita ni lebih bagus pula daripada Rasulullah. Macam Rasulullah tak tahu pula perkara yang lebih sempurna, yang lebih baik untuk kita, sampai kita nak kena tambah-tambah pula, nak kena buat benda yang Nabi tak buat. Jadi dia punya natijah fikir logik dia macam kena lah, kenapa nak kena buat apa yang Nabi tak buat. Tapi daripada sudut kerangka kefahaman ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam proses pembentukan hukum hakam dan istinbat ahkam dalam agama, tidak berdasarkan kepada apa tadi, suatu kenyataan yang retorik, yang rapuh. Saya panggil retorik. Nabi tak buat, kenapa nak kena buat? Nabi tak buat, therefore tak payah buat. Ini saya panggil retorik, sebab ulama tak pernah guna sebagai kaedah. Sebab dalam membentuk hukum hakam perlu ada kaedah. Ulama tak pernah guna, Nabi tak buat, maka jangan buat. Tak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan kerangka ilmu yang sedemikian rupa. Hanya orang yang terkeluar daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kata kenapa nak buat maulid, Nabi tak buat, apa nak buat? Kenapa nak buat Yasin malam Jumaat, Nabi tak buat, tak payahlah buat, buat waktu lain. Nabi tak buat pun Yasin malam Jumaat. Padahal tidak ada pun masyarakat Islam kita kata wajib baca Yasin. Ya, kalau kata wajib baca Yasin itu yang salah. Tapi rata-rata tempat kita ni tahu, kalau tempat itu nak bagi laluan untuk penceramah, bagi ceramah ataupun bagi kuliah malam Jumaat, tak ada masalah. Tak ada orang kampung kata mana malam Yasin malam Jumaat, tak ada. Kenapa nak kena baca 3 kali Yasin malam nisfu Syaban, Nabi tak buat pun. Ini semua retorik, slogan yang rapuh. Sayang anak-anak muda terpengaruh dengan pemikiran yang seperti ini, dan dia boleh pertikaikan mak dia. Pergi mana waktu mak? Ni ada join marhaban, Nabi tak buat mak. Mak, Nabi tak buat. Dah mak bapak dia pula sesat. Anak dia dah terlebih belajar. Terlebih belajar. Gimana tu? Kenduri arwah, Nabi tak buat kenduri arwah. Habis semua beralasankan Nabi tak buat. Tak pernah saya jumpa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah guna alasan tu. Tak pernah jadi kaedah fiqh pun. Nabi tak buat, therefore jangan buat. Tak pernah ada. Yang ada, apa yang Nabi larang jangan buat, itu ada. Itu kaedahnya. Apa yang Nabi larang. Kalau ada larangan, kata janganlah kamu menyambut kelahiranku, itu kita jangan sambut. Jadi selagi tak ada larangan dan perkara itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ianya dibenarkan oleh ulama. Katakan sambut maulid, kita tak pernah dengar perintah Nabi kata hendaklah kamu bermaulid. Tak ada. Dan kita juga tak pernah dengar larangan daripada Nabi, jangan kamu sambut maulid aku. Tak pernah. Baik, sekarang dilihat, ulama akan menilai daripada sudut apa intipati dan juga konten yang ada dalam sesebuah amalan, sesebuah perkara, sesebuah majlis. Jika hal-hal itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Macam maulid, apakah yang bertentangan dengan syariat di dalamnya? Di dalamnya ada baca sirah Nabi, ada baca kasidah memuji Nabi. Ini semua sabit dalam hadis. Para sahabat memuji Nabi. Ya. Di dalamnya ada bacaan Quran, ada ceramah, tazkirah, mengingatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perkara-perkara yang baik. Komponen-komponen yang digabungkan di dalam majlis maulid itu semua komponen yang baik. Ada bacaan Quran, bacaan selawat, memuji Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada dasar dalam agama kita. Ya. Baik. Maka demikian juga dengan makan di atas meja. Adakah makruh makan di atas meja? Maksud makan atas meja tu bukan kita duduk atas meja tu. Ya. Makan ada kursi lah. Pun ulama tidak mengatakan makruh. Rasulullah juga tak pernah makan menggunakan garpu dan sudu. Juga tidak ada masalah. Walaupun Nabi tak pernah buat, tak ada masalah. Pihak yang saya kata tadi yang terkeluar daripada kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata kalau macam ni tak apa, yang ni hal-hal dunia. Kalau hal-hal dunia ni tak apa, Nabi tak buat, kita boleh buat.
kan? Ni benda-benda dunia. Macam makan atas kursi, atas meja, makan dengan pinggan, piring kecil, makan dengan garpu sudi, ni benda-benda dunia bagi dia. Bagi dia, benda dunia tak apa, bid'ah. Bid'ah dalam benda dunia tak apa. Tapi bid'ah dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, ini tak boleh. Pihak yang terkeluar tadilah. Adapun jawapan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan semua kehidupan kita ada dalam agama. Tidak ada sesuatu yang terkeluar daripada agama. Makan tiba-tiba terkeluar daripada agama. Semuanya ada aspeknya dalam agama. Tidak ada sesuatu pun yang terkeluar. Dan dalam dalam pembahagian bid'ah, ulama tidak membahagikan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membahagikan antara bid'ah berkaitan dengan agama dengan bid'ah berkaitan dengan dunia. Ulama hanya bincangkan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ini saja pembahagian bid'ah yang utama. Adapun yang ni benda dunia, naik kereta tak apa, kereta benda dunia. Kalau Nabi naik unta, kita tak naik unta tak apa, sebab ni benda dunia. Jadi alasan dia benda dunia. Tolong datangkan mana teks daripada ulama yang bahagikan bid'ah benda dunia tak apa, benda agama tak boleh. Kita tak pernah jumpa pembahagian bid'ah antara agama dengan benda dunia. Yang ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang baru yang mana ianya mempunyai sandaran, kan? Hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Contohnya Sayyidina Umar mengadakan solat tarawih sepanjang malam Ramadan. Tak pernah dibuat Rasulullah. Tak pernah. Sepanjang hidup Rasulullah tak pernah sembahyang solat tarawih bersama dengan sahabat semua sepanjang malam. Nabi buat 3-4 malam, 5 malam paling banyak. Kemudian Rasulullah buat di rumah sepanjang Ramadan. Tak pernah. Sampai seminggu pun tak pernah Rasulullah sembahyang tarawih. Sebab baginda takut difardukan solat sunat tarawih. Baginda takut menyusahkan umat dia kalau diwajibkan solat sunat tarawih. Takut bila Rasulullah sentiasa macam tu, Rasulullah takut turun wahyu mewajibkan solat sunat tarawih. Ya, puasa ataupun siwak. Siwak. Baik. Walhasil, ya seperti mana Rasulullah, seperti Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Umar, ya. Saya nak kata apa tadi? Nabi tak, okey, tak apa. Dia pergi tempat lain sekejap. Mungkin sekejap lagi dia datang balik. Pembahagian bid'ah tadi, pembahagian bid'ah. Ya. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang baru, amalan baru macam Sayyidina Umar buat tadi, tapi dia tak bertentangan dengan syariat. Kan? Nak buat sepanjang malam, bertentangan tak? Tak bertentangan. Ya. Sahabat-sahabat Nabi yang di Mekah lagi baru. Lagi sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sudahlah sepanjang malam tarawih. Kemudian setiap kali 4 rakaat tarawih, tawaf Kaabah 7 kali. Kemudian sambung lagi 4 rakaat lagi tarawih. Lepas 4 rakaat berhenti tu disebut berhenti rehat. Tapi rehat tu diisi dengan tawaf. Jadi sepanjang tarawih ni ada 4 kali tawaf, tak silap saya. 4 kali tawaf semua sekali. 4 kali 7, 28 pusingan. Jadi memang mereka habis memang lambat lah. Nanti nak dekat subuh biasanya. Kebiasaan para sahabat memang nak hidupkan pun malam Ramadan tu. Adapun di Madinah, sahabat Nabi yang di Madinah, lepas 4 rakaat, sebab mereka tak ada Kaabah, jadi mereka bincang dengan Sayyidina Umar macam mana sahabat-sahabat sana mereka ada Kaabah, lepas 4 rakaat mereka tawaf. Kita tak ada Kaabah kat sini. Bincang tak apa. Untuk ganti tawaf tu kita buat 4 rakaat. 4 rakaat sunat, solat sunat. Untuk nak ganti, sebab solat kan pahalanya lebih besar daripada tawaf. Jadi kita solat sunat lah. Jadi setiap kali 4 rakaat tarawih, para sahabat buat sendiri-sendiri 4 rakaat solat sunat sendiri, mutlak ke solat sunat sendiri.
Kemudian sambung lagi tarawih 4 rakaat. Berhenti lagi. Lepas tu buat lagi 4 rakaat masing-masing. Itu sebab tu tarawih dipanggil solat sunat tarawih. Tarawih daripada perkataan rehat. Sebab setiap 4 rakaat tu ada rehat-rehat. Nama solat sunat tarawih itu pun bukan ada pada zaman sahabat, zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in baru wujud perkataan solat sunat tarawih. Perkataan tarawih tak pernah digunakan oleh Rasulullah dan tak pernah digunakan oleh para sahabat Nabi. Sayyidina Umar pun yang orang yang mula sekali kumpulkan manusia untuk solat jemaah tarawih, beliau pun tak guna perkataan tarawih. Tarawih ni digunakan kemudian para tabi'in atau tabi'ut tabi'in baru mula. Sebab tengok 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat. Rehat ni bukan duduk melepek Rehat di dalam istilah mereka tu isi dengan amalan yang lain. Dan kerehatan tu mereka dapatkan kerehatan dengan beribadah yang lain. Ya. Jadi sebab ada berhenti rehat-rehat tu yang namanya tarawih. Jadi kita kat sini lepas 4 rakaat tazkirah. Tak apa. Itu pun ada orang kata bid'ah. Biasa pihak kata Nabi tak buat lepas 4 rakaat bid'ah. Tak ada hadis kata lepas 4 rakaat bid'ah. Iyalah, tarawih yang sepanjang malam Ramadan tu sendiri Nabi tak buat. Kamu nak pertikaikan tazkirah lepas 4 rakaat. Nabi tak buat setiap malam tarawih tu. Ya. Jadi sebab tu ni ulama yang susun, yang mereka faham apa sebenarnya kehendak. Sayyidina Umar faham kehendak Rasulullah tak apa. Sebab tu beliau buat sepanjang malam. Sebab Sayyidina Umar dapat faham ini sebenarnya yang diingini oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah tidak ingin melakukan sebab ada faktor yang lain. Begini bagaimana agama difahami. Bukan bermakna Nabi tak buat, therefore tak payah buat. Ya. Para sahabat pun tak memahami hal yang sedemikian seperti itu. Ya. Baik. Juga tidak pernah dibuat baginda roti daripada gandum yang halus. Kalau kita nak makan roti gardenia daripada gandum yang halus, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau Rasulullah makan di bawah, maksud itulah cara makan yang terbaik. Kita kena akui itu cara terbaik. Kalau Rasulullah tak pernah makan atas pinggan, itulah cara terbaik. Ya. Kalau Rasulullah tak pernah makan roti daripada gandum yang halus, maksudnya daripada gandum yang kasar, itu yang terbaik. Yang terbaik maksudnya terbaik untuk kesihatan, yang terbaik untuk badan, jasad. Ya. Yunus berkata, aku bertanya kepada Qatadah, jadi di mana mereka makan? Qatadah menjawab, di atas sufrah seperti ini. Sufrah, hamparan ya. Hamparan yang dibentangkan untuk menghidangkan makanan, sama ada diperbuat daripada kulit, kain dan sebagainya. Ya. Kulit, saya terlupa. Salah satu orang Arab memang guna kulit juga. Jadi lepas makan mereka akan lap saja, nanti mereka akan gantung, waktu nak makan mereka hampar. Macam kita ni kan, biasa kita tak makan roti sangat, kita nasi, itu yang kita makan dengan pinggan tu. Begitu juga sebelum ni hadis bagi tahu Rasulullah makan dengan 3 jari. Sebab makanan Rasulullah, makanan asasi Rasulullah roti, 3 jari sesuai. Adapun kita makan nasi. Jadi kalau nak makan lebih daripada 3 jari boleh tak? Boleh. Jangan bid'ahkan orang. Nabi tak pernah makan 5 jari. Nanti kata itu benda dunia. Tak ada. Tak ada. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tak bahagikan bid'ah, benda dunia, benda agama. Tak ada. Kalau ada silakan datang. Saya dah lama cari. Sejak mereka kata ini benda dunia tak apa. Benda dunia tak apa nak buat bid'ah. Benda agama tak boleh. Datangkan teks. Kalau dapat datangkan teks, dapat membantu saya dalam kajian saya. Sebab dah lama mencari. Ya. Yang saya tahu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak daripada Imam Syafi'i dah bahagikan bid'ah kepada 2, iaitu bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Okey. Hasanah bid'ah baik yang tidak bertentangan syariat. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah buruk, juga dikenali sebagai bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Yang ini bertentangan dengan syariat. Suatu yang baru dan bertentangan dengan syariat.
seperti apa ya bid'ah dalalah ni yang bertentangan dengan syariat. Ya, Jumaat buat hari kami solat Jumaat buat hari kami dolalah. Ya tak betul. ya. Dia kata hari Jumaat solat Jumaat buat hari Khamis. Ataupun tawaf Kaabah ni supaya dapat pahala lebih kita buat 9 pusingan. Itu bid'ah dalalah tu. Itu bertentangan dengan syariat sebab Nabi dah tetapkan perkara-perkara tersebut. Benda yang fardu Nabi dah tetapkan. Ataupun lontar jumrah, kata biar bagi sakit syaitan ni, aku dah lama dendam dengan dia, selama ni dia banyak menyelewengkan aku. Instead of 7 batu, 17 batu. Aku geram ni, memang dah lama ni simpan dendam dengan syaitan. Syaitan. Dolalah, sesat. Ataupun solat subuh ni rasa macam tak puas lah 2 rakaat ni, tak puas rasa. Baru nak dapat feeling, dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi, tambah jadi 4. Dah lah waktu lepas subuh ni, waktu tengah syok semayang. Lepas syok, tengah segar, tengah fresh kan, baru lepas tambah jadi 4. Bid'ah dalalah. Ataupun seorang yang percaya bulan Safar itu bulan sial, kemudian dia ingin mandi untuk tolak sial. Mandi tolak sial. Mandi tu tak ada masalah, tapi sebab dia dah cantumkan dengan pemikiran bid'ah. Pemikiran bid'ah dia apa? Percaya ada kesialan. Sebab Rasulullah dah sebut terang-terang, dalam agama yang aku bawa tidak ada kepercayaan kepada kesialan. Apa yang aku tetapkan adalah perkara yang perkara yang tuah. Percaya pada tuah, aku sabitkan, aku tetapkan dalam agama ini. Percaya kepada sial, itu tertolak dalam agama ni. Percaya pada sial maksudnya percaya pada bad omen. Percaya kepada tuah maksudnya percaya kepada good omen. Ya. Okey, apa itu bad omen? Maksudnya sesuatu yang berlaku, dia anggap benda tu bawa sial. Contohnya bunyi gagak tengah malam atas rumah dia ke, ataupun bunyi burung hantu ke. Ni sial, ni ada bawa sial ni. Ataupun menyapu tengah malam, ini bawa sial ke dalam rumah ni. Ataupun menyapu-nyapu terkena kaki, ini sudah terkena kaki pula, sial lah. Kepercayaan macam tu haram dan ditolak, ditangkis oleh Rasulullah. Kita tak percaya kepada kesialan. Ya, kita tak percaya kepada ada petanda-petanda tertentu yang diambil alamat kesialan daripadanya. Biar awak melintas, ayo tak ada Allah. Tertolak. Dan pemikiran itu pemikiran bid'ah, dan seseorang itu bersalah kepada Allah. Ya. Tengok kepada konteks, nak sebut kebetulan, coincidence. Saya pernah cakap dengan orang kebetulan, dia jumpa, dia kata Islam tak ada kebetulan. Semua sudah ditakdirkan Allah. Jadi susah. Saya macam nak jawab dia, tak nak jawab saya dia. Macam mana tu sebab? Saya tak tahu di zaman lampau, orang-orang Melayu kita bila sebut kebetulan, adakah maksudnya coincidence? Kita tak tahu sebenarnya nenek moyang kita apabila sebut kebetulan, adakah secara kebetulan itu maksudnya coincidence, ataupun sebenarnya dia berbetul dengan takdir Allah. Kebetulan kita jumpa, maksudnya betul. Dia betul tu pasti sedari dengan takdir Allah tu kita jumpa. Sebab dia pegang daripada garis ibunya, dan kita dah ditakdirkan kalau siapa cikgu ni, kita sekolah di mana, mana kayu di sini. Dia kata tak ada kebetulan, everything is Allah. So saya nak tahu
Kalau daripada sudut coincidence, pada hakikatnya memang tidak ada coincidence. So it's true lah. It's true daripada segi hakikat, tapi daripada segi syariat memang Allah adakan sesuatu sebagai asbab untuk perkara itu berlaku. Kalau seseorang memahami makna kebetulan yang bermaksud coincident di atas maksud martabat asbab, tidak ada masalah. Kalau dia percaya benda tu berlaku tanpa langsung campur tangan daripada Tuhan, itu yang salah. Asbab is reasons. Reason, ya. Reason someone met someone. Ya, maksudnya kebetulan kita jumpa, maksudnya asbab saya nak ke sini, tu ada asbab kat situ. Terjumpa, bukan maksud terjumpa tu maksudnya lari terus daripada takdir Allah, tak. Maksudnya daripada sudut martabat asbab, kebetulan pula saya keluar daripada kedai, awak pun nak pergi waktu yang sama, hari yang sama, kita berjumpa. Like asbab tak cerita tadi lah sejarah kita kan, asbab orang datang ke pintu, Ya. tapi kita dah jadi seorang Ya. yang cepat Ustaz. Sebenarnya Allah yang nak takdirkan saya belajar agama, kan? Tapi dengan izin Allah, kebetulan tengah tengok muzik tu, orang kata Assalamualaikum. Tertulis lah Ustaz. Sudah tertulis. Ya. Jadi memang dah ada dah. Ya. Jadi kalau kebetulan tu sebenarnya yang saya faham, kalau ikut betul lah kan, kalau orang Melayu ni orang zaman dulu, kemungkinan apa yang dimaksudkan tu bila kita berjumpa tu dia berbetulan dengan takdir Allah, izin Allah. Sebab kalau tak berbetulan dia jadi kesilapan. Kesilapan kita berjumpa hari ni. Tapi kalau kita percaya benda tu sudah ditakdirkan, Ya. kita nak pergi satu tempat cakap tak jadi, Mm-mm. kita akan lebih rasa tenang sebab kita kata Allah sudah takdirkan kita tak jumpa orang tu. Ya. Itulah sebab Kalau kita faham, dalam kehidupan kita memang kepercayaan kepada takdir kena menjadi latar belakang semua sekali. Tapi kalau seseorang memahami kebetulan tadi dengan makna coincidence dan menyebabkan seseorang itu cair kepercayaan dia kepada takdir, maka kalau dia nak tinggalkan perkataan kebetulan, dia tinggalkan. Ya. Sebab dia nak faham takdir tadi, sebagai pemujuk. Sebab seorang yang benar-benar beriman kepada qada dan qadar, takdir, itu memang menjadi pemujuk. Pemujuk hati. Tapi daripada segi perbicaraan pada martabat asbab, tak ada masalah. Makanlah Panadol ni, insyaAllah sembuh. Awak lapar, makan ni biar kenyang. Makan we kenyang ni. We kenyang. Maksud, martabat asbab tak salah. Yang salah daripada martabat hakikat. Martabat hakikat, kalau kita iktifatkan Allah berlepas tangan daripada hamba-hambanya, ya. Seorang ibu yang bercakap bahasa asbab, bahasa syariat, bahasa asbab, sebab mak lah awak lahir, kan, sebab anak dia mungkin nakal ke. Ni pun saya selalu dengar daripada mak saya, mak yang susukan, mak yang lahirkan, mak yang besarkan, kan, dulu. Sebab pening kan saya, pening. Jadi nak ingatkan saya jadi anak yang baik, anak yang berjasa, anak yang berbakti. Tapi saya tak makan saman dah. Waktu kecil ni tak makan saman. Cakap lah macam mana, saya ni orang hyper. Fikiran saya macam mana orang hyper ni, kefikiran dia sentiasa bergerak, lincah. Ya, kalau orang nasihat pun dia masuk sini tembus cepat. Dia tak dekat. Ya. Mungkinlah. Kadang-kadang. Mungkin. Ya, betul. Dan dan yang anak tadi pula dia kata, apa pula sebab mak saya lah, Allah yang ciptakan saya. Yang sekarang anak tadi betul daripada sudut martabat hakikat. Mak dia pun betul daripada sudut martabat asbab. Tapi bila anak dia balas macam tadi, yang tu biadab. Kerana mak sedang ingatkan, memang kena ingatkan asbab. Mak tak apa untuk mengungkit.
Orang lain tak boleh mengungkit. Mak ayah boleh mengungkit supaya anak tadi menjadi anak yang jasa berbakti. Anak tak boleh mengungkit. Saya dah bagi mak selama ni berapa banyak dah. Kan? Bulan-bulan saya yang bagi. Yang gini saya tak nak bagi lagi. Jangan. Anak tak boleh mengungkit. Mak boleh mengungkit sebab Allah sendiri yang mengungkit jasa mak ayah dalam Quran. Baik. Dalam perbicaraan ni kita kena faham tadi ya. Kaedah dia. Mana yang cakap martabat asbab, mana yang martabat hakikat. Kadang cakap orang tu betul tapi pada martabat hakikat. Ada orang tu betul pada martabat asbab. Contohnya, makanlah Panadol ni biar sembuh. Pada martabat asbab betul. Pada martabat hakikat salah sebab yang bagi sembuh sebenarnya Allah. Jadi kena faham konteks perbicaraan. Dia sedang bicara di atas martabat asbab atau martabat hakikat. Kalau tak nanti dia bercampur-campur. Itu yang terbaik. InsyaAllah dengan izin Allah kan, dengan asbab, dengan sebab Panadol ni insyaAllah Allah bagi sembuh. Allah bagi sembuh. Itu yang terbaik lah. Baik, hadis yang berikutnya. Haddatsana Ahmad ibn Mani, haddatsana Abbad bin Abbad al-Mahallabi, daripada Mujalid, daripada Sya'bi, daripada Masruq radhiyallahu anhu berkata, aku berkunjung menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau mengajak aku makan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah makan kenyang, aku rasa ingin menangis sehingga aku betul-betul menangis. Masruq berkata, mengapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku teringat keadaan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini. Demi Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti dan daging 2 kali dalam sehari. Keadaan Sayyidatina Aisyah ini sebenarnya inilah apa yang berada di dalam kotak fikiran para sahabat sepanjang hidup mereka sampai hembusan nafas yang akhir semenjak kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berada dalam fikiran mereka adalah kenangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memori indah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjalani baki-baki kehidupan mereka di atas dunia ini dalam keadaan mereka sentiasa hati mereka, jiwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah lupakan sesaat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Baki-baki kehidupan mereka penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Sebenarnya Bilal ketika hendak wafat, beliau mengatakan kepada isterinya, hari ini aku berbahagia. Tak lama lagi aku akan pergi meninggalkan dunia dan berjumpa dengan kekasih hatiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya perjumpaan ini. Tak sabar nak jumpa. Saya Bilal at his deathbed, proclaiming that I'm missing Rasulullah. I will meet Rasulullah. I'll meet him. Asyiknya. Kemudian beliau tunjukkan emosi yang sedang rindu pada Rasulullah. Dan tak lama hari itu ataupun hari berikutnya beliau meninggal dunia. Seorang sahabat Nabi yang kaya raya bernama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Beliau apabila makan bersama dengan para sahabat, beliau kaya, beliau hidangkan makanan. Sebelum makan beliau menangis dulu. Beliau menangis. Aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jenis makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat makanan yang terhidang depan kita ini, subhanallah. Ni kamu nampak kita makan kenyang, Rasulullah bukan begini. Demikian para sahabat ini begitu cinta pada Rasulullah, mereka tak pernah lenyap sekalipun ingatan pada Rasulullah. Sedetik pun tidak. Sampai hembusan nafas mereka yang terakhir. Kita ni kalau cinta, katakan pasangan kita dah meninggal dunia, kita susah nak lupakan dia. Orang yang kita kasih, yang kita sayang meninggalkan kita, kita sentiasa mengingati dia. Dia sentiasa berada dalam ingatan kita. Bayangkan bagaimana jiwa para sahabat dengan Nabi SAW. Demikian Sayyidatina Aisyah, hidang makanan, nangis. Dalam hadis para sahabat, bila kami cerita tentang Rasulullah, kami akan berhenti sebentar, akan menangis dulu, sambung lagi.
Sayyidina Bilal, selepas kewafatan Rasulullah, aku tidak mungkin dapat azan selepas ini. Muazzin Rasulullah, Sayyidina Bilal. I know myself that I will not be able to give azan anymore. Why? Because in azan there is a proclamation that Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Every time that I mention that phrase, that I will remember Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will look at me. When I was on top of Masjid Nabawi, every time that I give azan, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, and I will look at the bottom, I can see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he always smiled to me. Dan sekarang setiap kali kalau aku bagi azan lagi, aku akan automatik melihat ke bawah dan tidak ada lagi aku melihat sesiapa yang memandangku. Aku tidak akan mampu. Pernah sekali para sahabat minta request, kata ketika itu Sayyidina Bilal sudah berpindah. Lepas Rasulullah wafat, beliau pindah ke Syam. Orang tanya kenapa saya tak dapat duduk di Madinah. Setiap lorong yang aku lalui, aku teringat Rasulullah SAW pernah lalu di jalan ini dan aku bersama baginda. Kerana beliau ashabus suffah. Saya bilang saya adalah ashabus suffah, orang yang sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Setiap lorong di Madinah aku teringat Rasulullah. Aku mengetahui bahawa aku tidak mampu untuk tinggal di Madinah. Setiap lorong beliau akan berhenti menangis di situ. Aku tak boleh duduk di Madinah seperti ini. Habis nanti tak boleh nak bergerak. Ya. Beliau pergi ke Syam. Beliau dah lama di Syam, kemudian beliau bermimpi jumpa Rasulullah suruh ziarah. Barulah beliau berziarah ke makam Rasulullah. Ketika itu para sahabat minta azan. Kata tak nak. Sahabat besar-besar semua datang minta azan sebab mereka nak ingat zaman Rasulullah, inilah suara yang pernah berkumandang. Dan mereka meminta jasa cucu Rasulullah untuk main dengan emosi Sayyidina Bilal. Ini cucu Rasulullah akan meminta untuk berkumandangkan azan. Maka sahabat meminta Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, tolong minta Uncle Bilal untuk bagi azan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein pun datang. Uncle Bilal, please give us azan. Dan Sayyidina Bilal mengatakan, kalau orang lain aku boleh tolak, tetapi ini cucu Rasulullah, aku takut aku menggores hati Rasulullah kerana menolak permintaan cucundanya. Maka beliau pun naik tempat yang biasa beliau naik. Beliau bagi azan seperti biasa. Dan beliau tersekat ketika membaca Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti mana expected. Beliau tengah automatik melihat di bawah, melihat tidak ada siapa yang memandang. Kerana setiap kali Sayyidina Bilal memberikan azan, Rasulullah akan tunggu di bawah. Kerana setiap kali beliau mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad akan mengakuinya, ya, aku adalah utusan Allah. Dan Sayyidina Bilal tidak dapat teruskan azan itu dan beliau berhenti di separuh jalan. Dan beliau pulang ke Syam dalam keadaan yang bertambah. Dan beliau terus gering dan beliau meninggal dunia tak lama selepas pulang daripada Madinah Al-Munawwarah. Hadis terakhir bab ini daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti asy'ir 2 hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Maaf, hadis yang terakhir daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus sehingga wafat. Baik, sampai di situ. Mudah-mudahan bertambah cinta dan rindu kita melalui pengajian kitab Syama'il ini yang mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kumpulkan kita bersama baginda. Mendapat syafaat buat kita.
Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tangga majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal nasr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.